Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fizah Munirah Mahrab. Fokus berita malam. Ahli Dewan Negara Datuk Ahmad Datuk Seri Ibrahim mengetuai rombongan mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di Wisma Bapa Malaysia pada Khamis. Datuk Ahmad ketika ditemui media selepas kunjungan hormat tersebut berkata, Premier Sarawak menegaskan untuk sentiasa menjaga hak-hak Sarawak di peringkat Dewan Negara. Jagakan hak-hak Sarawak, as Tok Nan has always mentioned, and Abang Jo also mentioned the same thing. Don't forget that we are appointed by the state, so we must protect Sarawak interests first to continue it. And if we ever need assistance from the legal team, kita akan merayu dengan Jabat YB Premier dan akan SAB appeal kami. Because certain constitutional law, kita ni, we are not well versed. Jadi we need assistance. The translation, interpretation. Jelasnya lagi, kunjungan tersebut juga bertujuan memohon peruntukan di kawasan gabungan Parti Sarawak GPS cawangan masing-masing yang akan dilaksanakan tidak lama lagi. Difahamkan, ini merupakan kunjungan pertama Ketua Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Cawangan Murum, Michael Mujahlihan sebagai Ahli Dewan Negara yang baru dilantik pada 11 Disember 2023. Hari sama Ahli Dewan Negara Rita Sarimah Patrick Insol. Sejurus selepas itu, Premier Sarawak menerima kunjungan hormat daripada rombongan Dura Teknologi Sarawak Sdn Berhad yang diketuai pengarah dan pengasasnya Adjang Profesor Insinyur Dr. Vu Yen Lei dan pengarah urusan Syahril Iman Suib. Ketika ditemui media, Syahril berkata Dura Teknologi Sarawak Sdn Berhad telah maju selangkah ke hadapan dengan penghasilan bahan binaan yang akan membawa industri pembinaan lebih mampan. Katanya bahan binaan tersebut dipanggil sebagai konkrit berprestasi ultra tinggi UHPC menggunakan teknologi bahan hijau termaju. Other than giving cost saving, time saving, and also much less manpower in constructing various infrastructure like bridges. Our UHPC technology also equally important. It promotes environmental sustainability and is a certified green product. Dalam pada itu, Adjang Profesor Insinyur Dr. Vu berkata syarikatnya akan terus membawa industri pembinaan yang lebih mampan di Sarawak. We are bringing this technology to Sarawak lah. So this, we hope that we will continue to bring construction industry more sustainable, less pollution, less damaging to the climate and environment, and this will help the boom a better future lah. Okay. Sementara itu, Premier Sarawak turut menerima kunjungan hormat daripada Pesuruhjaya Tinggi United Kingdom ke Malaysia, Alisa Terry. Kunjungan tersebut antara lain untuk membincangkan mengenai isu-isu penting seperti kerjasama dalam semikonduktor serta mengenai kelestarian peralihan tenaga hijau. Saya datang di sini untuk berjumpa dengan YB Abang Jo untuk berbincang mengenai isu-isu sangat penting untuk UK dan Sarawak seperti semiconductors, hubungan atau partnership dengan semiconductors, green energy, green growth, energy transition, where Sarawak has a unique role to play. And also, regional security, keeping this part of the world, secure and safe and peaceful. So many things that we discussed. It was my courtesy call with him, so it was to come and have that first conversation with him and to increase cooperation between UK and Sarawak. Berita seterusnya, pihak universiti khususnya institusi pengajian tinggi milik Kerajaan Sarawak perlu mempertimbangkan untuk memperkenalkan subjek reka bentuk lita bersepadu IC dalam kurikulum akademik mereka. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagawiin berkata, pensyarah di universiti milik Kerajaan Sarawak perlu secara aktif memasukkan reka bentuk IC dalam kurikulum terutama sebagai bahagian penting dalam pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. At the same time, I encourage you to support IC design and highlight it as a great option
for students starting their studies. This awareness helps in the bigger goal of preparing a new generation of professionals with the skills needed for the always changing world of technology and innovation. Promoting IC design as a top choice not only improves academic options, but also gives students the chance to do well in this dynamic field. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penutupan program Train the Trainers, pembangunan bakat dalam semikonduktor dan reka bentuk chip di Muzium Budaya Borneo pada Khamis. Tambah beliau lagi, pengenalan kepada subjek ini di universiti-universiti akan menjadi asas pengenalan baru kepada anak-anak di Sarawak dalam melahirkan lebih ramai tenaga pakar, warga pendidik dan peluang perniagaan dalam bidang reka bentuk IC. In doing so, we pave the way for a future where our graduates are not only academically proficient, but are also drawn towards impactful and dynamic careers in IC design. Untuk rekod, seramai 20 peserta yang terdiri daripada tenaga pengajar dari universiti-universiti di Sarawak, termasuklah Universiti Malaysia Sarawak Unimas, Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sarawak, Universiti Teknologi Swinburne, Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex, Sarawak Skills dan universiti yang lain. Dalam pada itu, pengerusi SMD Semikonduktor itu turut menyaksikan sesi pertukaran perjanjian persefahaman MOU antara SMD Semikonduktor Sdn Bhd bersama dua syarikat luar negara iaitu Riverbank Limited dari United Kingdom dan Big Innovation Centre dari London yang menandakan permulaan usaha sama antara syarikat milik Sarawak dan syarikat dari luar. Selanjutnya, Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB Sarawak telah diamanahkan untuk mengambil alih sepenuhnya pengurusan sisa terjadual di Sarawak menjelang 1 Januari 2025. Timbalan Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Dan Talib Saleh berkata, NREB yang diletakkan sebagai agensi alam sekitar utama di negeri ini kini sedang meningkatkan sumbernya, termasuk tenaga kerja, infrastruktur dan persekitaran kerja sebagai tindak balas kepada cabaran alam sekitar yang akan datang. Beliau yang juga timbalan pengerusi NREB memberitahu pengambil alihan itu adalah di bawah Pemindahan Autonomi Alam Sekitar Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 daripada Persekutuan Jabatan Alam Sekitar kepada Sarawak. So now, with the MA63 discussion in place, so we are going to the detail. Progressively, we just going to take everything up, and at the same time, we have to look at our capacity and capability to implement some of those. So we are looking at the legal as well as administrative as well as financial aspect of that activities, because we just cannot take the activities and they don't give us the what we call it the financial support to run some of the program. And at the same time, it has to be backed by the legal aspect so that we have the mandate to correct all the activities. So it has been ongoing for the last 2 years. Yes. The last 2 years. So on the schedule ways, we want to take over on the 1st of January next year. So now everything is already put in place. So we are confident that NRB are confident that we can take over this by next year. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyempurnakan majlis pelancaran ulang tahun NREB Sarawak ke-30 di Menara Pelita di Kuching pada Khamis. Datuk Len menambah antara fungsi tambahan yang akan dilaksanakan oleh NREB adalah kawalan pengangkutan, pengesahan dan pemeriksaan gas terjadual untuk dibawa ke luar negara untuk disimpan di Sarawak, mengawal selia, mengawal dan inventory pelepasan gas rumah hijau, penilaian levy karbon dan pelaksanaan strategi, pelan tindakan dan insentif ke arah pengurangan gas rumah hijau. Dalam masa sama, beliau percaya bahawa
untuk memastikan masa depan yang lebih baik untuk generasi akan datang, NREB terus bekerjasama dengan agensi kerajaan yang berkaitan di negeri ini untuk menguatkuasakan undang-undang dan peraturan alam sekitar bagi menangani isu yang berkaitan dengan pelindungan alam sekitar dan sumber asli. Beralih dengan laporan berikut. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU giat meneruskan dan melaksanakan pelan peningkatan cantik, bersih, selamat, pintar dan lestari atau CBSSS Enhancement Plan yang melibatkan semua jabatan di DBKU. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu pelan strategik jangka panjang ini sejajar dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 dalam memastikan Sarawak menjadi tempat yang terbaik untuk membina sebuah kehidupan. Ini bermaksud kita menjadikan negeri Sarawak, termasuk bandar dan bandaraya, sebagai tempat yang terbaik untuk berkeluarga, mempunyai masyarakat yang penyayang dan harmoni, sistem ekonomi digital yang kukuh, alam sekitar yang lestari, sekolah, institusi pendidikan yang berkualiti, serta sistem perkhidmatan kesihatan yang terbaik dan berkemampuan. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Perhimpunan Khas Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU di Pangkalan Sapi di Kuching pada Khamis. Menurut Datuk Abdul Rahman, pelan tindakan ini memberi fokus kepada penglibatan komuniti dan memberikan penekanan kepada 5 trust penting bagi kelestarian sesebuah bandaraya iaitu cantik, bersih, selamat, pintar dan lestari. Dalam majlis sama, beliau turut menyampaikan penghargaan pelak simbolik kepada rakan strategik DBKU, warga bandaraya dan warga kerja DBKU. Penerima pelak simbolik termasuk Polis Diraja Malaysia PDRM, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Bomba Negeri Sarawak, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dan lain lagi. Sementara itu, Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU Helmi Othman memberitahu sebanyak 150 juta ringgit telah diperuntukkan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Sarawak bagi menangani bencana banjir kilat di Kuching. Ujarnya jumlah tersebut merupakan inisiatif oleh kerajaan negeri menerusi JPS Sarawak untuk menangani isu banjir kilat Bandar Kuching. Sebanyak 150 juta telah diperuntukkan oleh pihak DID untuk membantu Dewan Bandaraya Kuching Utara dan juga Majlis Bandaraya Kuching Selatan untuk menangani masalah ini. Ini adalah satu tindakan kerajaan negeri di bawah DID untuk menangani masalah banjir kilat di kawasan dua-dua bandaraya ini. Beliau berkata demikian semasa ditemui media pada Majlis Perhimpunan Khas DBKU di Pangkalan Sapi di Kuching pada Khamis. Helm menambah JPS Sarawak juga akan melaksanakan beberapa program tebatan banjir, khususnya di Taman Murni yang telah ditimpa banjir pada minggu ini. Selain itu, katanya program tebatan banjir akan dilaksanakan di kawasan Hospital Umum Sarawak dan di kawasan yang mengalami isu banjir yang teruk. Sekian edisi malam bersama saya Fiza Munira. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita malam ini, saya mewakili warga kerja UKAS ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-78 buat Tuan Yang Terhormati YT yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.